Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana in syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbahagia Tuan Imam Barisan Ahli Tuan Kuasa Masjid Setia Alam, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita telah pada malam ini dah masuk hari yang kedua Zulhijjah. 2 Zulhijjah ini menandakan yang kita telah mendekati waktu-waktu yang amat penting tuan-tuan dalam bulan Zulhijjah. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, bulan Zulhijjah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi hari malam yang ke-10, 10 malam, walayalin ashr. Dan ayat ini kalau kita lihat, dia menandakan kepada kita semua bahawa bagaimana pentingnya 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah tuan-tuan. 10 hari awal bulan Zulhijjah ni adalah antara hari-hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunatkan kepada kita untuk memperbanyakkan ibadah puasa kita, khususnya pada hari yang ke-9 Zulhijjah tuan-tuan. Hari 9 Zulhijjah, hari tak kala nanti ramai jemaah haji kita ataupun semua jemaah haji kita berwukuf di padang Arafah. Inilah antara waktu-waktu yang paling mahal tuan-tuan, waktu-waktu yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang jemaah haji, mereka semua akan melakukan wukuf di padang Arafah tuan-tuan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, haji itu adalah berkenaan dengan berwukuf di padang Arafah tuan-tuan. Manakala kita pula semua tuan-tuan, kita tidaklah berwukuf tuan-tuan, tapi kita disarankan pada 9 Zulhijjah ini untuk melakukan ibadah puasa, puasa hari Arafah. Hari Arafah kalau di Malaysia 28 hari bulan.
Kalau di Saudi 27 hari bulan tuan-tuan. Kita ikut takwim kita, ikut matlak bulan kita kat sini, kita akan beramai-ramai puasa pada hari yang ke-28 Zulhijjah. Hari yang ke-28 Jun tu menandakan hari yang ke-9 Zulhijjah tuan-tuan. Hari di mana jemaah haji berwukuf, kita akan beramai-ramai berpuasa. Dan Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala yukaffiru dunubahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya sana qablahu wa sana ba'dahu, setahun yang sebelum dan setahun yang selepas tuan-tuan. Ini adalah kelebihan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada hamba-hambanya dalam bulan Zulhijjah ni. Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sehingga Allah menyediakan peluang-peluang. Allah tahu yang hamba-hamba ni banyak dosa tuan-tuan, susah kita kadang-kadang kita nak bertaubat, kita pun tak tahu sama ada segala taubat kita, istitabah kita diterima oleh Allah. Dan Allah bagi peluang kepada kita, ruang-ruang untuk kita kembali balik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah menjadikan ibadah puasa pada 9 Zulhijjah ini agar kita dapat peluang untuk diampun akan dosa-dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ini antara pergerakan tuan-tuan, jemaah haji kita nanti berada pada 9 Zulhijjah. Pada hari yang ke-27 tu nanti jemaah haji akan wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah ini menandakan bahawa jemaah haji akan melaksanakan kemuncak daripada ibadah haji itu sendiri, iaitu berada walaupun seketika di padang Arafah, bermula daripada waktu zuhur pada hari ke-9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Barang siapa yang berada seketika di antara dua waktu ini tuan-tuan, maka dia dah dikira melaksanakan ibadah haji tuan-tuan. Kerana wukuf ni dikira ruknun min arkanil hajj, rukun utama dalam ibadah haji tuan-tuan, rukun utama dalam ibadah haji. Dan periodnya, dia punya tempoh waktunya terhad. Maknanya kalau kita wukuf sebelum zuhur, sebelum waktu zuhur kita berada di padang Arafah, sebelum waktu zuhur kita berwukuf, kemudian kita balik, kita keluar, belum sempat lagi waktu zuhur, sebelum zuhur kita sampai, atau pagi tu kita sampai, kemudian kita keluar daripada Arafah, maka pada ketika itu haji kita tidak sah tuan-tuan. Ataupun dia berada di padang Arafah pukul 8 pagi ataupun selepas waktu fajar tuan-tuan, lepas subuh baru dia berada di padang Arafah. Tak kala orang semua sedang berkumpul dekat Mina, dia baru sampai padang Arafah, maka pada ketika itu hajinya tak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam tuan-tuan. Tak boleh digantikan. Sebab apa? Rukun ni tak boleh ganti. Rukun ni kalau tak buat, dia kena kembali balik pada tahun hadapan tuan-tuan. Inilah antara apa yang akan berlaku pada 9 Zulhijjah. Jemaah haji semasa berada di padang Arafah berwukuf, mereka juga berpeluang untuk memperbanyakkan doa dan memperbanyakkan munajatnya, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala permintaan dan doa-doa mereka yang berada di padang Arafah pada waktu itu insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, selepas mereka berada di padang Arafah, mereka akan bergerak tuan-tuan. Selepas aja waktu maghrib, mereka akan bergerak ke Muzdalifah. Dan di Muzdalifah lah mereka akan bermalam, atau kita namakan sebagai bermabit di Muzdalifah. Mereka berada selepas 12 tengah malam. Selepas tengah malam mereka berada di Muzdalifah. Dalam waktu beberapa jam mereka berada di Muzdalifah. Kemudian mereka akan gerak ke mana? Ke Mina tuan-tuan. Dan mereka akan sampai
ke kota Mina pada hari yang ke-10 Zulhijjah, tuan-tuan. Di sinilah, tuan-tuan, mereka akan mula untuk selesaikan tahlul mereka yang pertama. Apakah tahlul yang pertama, tuan-tuan? Tahlul pertama ini akan menyebabkan terangkat pantang larang mereka. Pantang larang ketika ihram akan terangkat 2/3 ataupun 3/4 daripada pantang larang tersebut bila mereka selesai daripada melakukan tahlul yang pertama. Bagaimana mereka tahlul pertama? Dengan mereka melontar jumrah pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Satu saja jumrah yang mereka akan lontar, iaitu dekat mana? Jumrah Aqabah. Kemudian disusuli dengan cukur rambut dia, maka selesailah tahlul dia yang pertama, dan dia dah boleh buka lah kain ihram dia, pakai pakaian biasa macam tuan-tuan sekalian. Namun begitu, ada 1/4 lagi pantang larang yang ada kaitannya dengan orang rumah. Tak boleh bersama-sama dengan rumah lagi, tuan-tuan, dan beberapa perkara lagi lah. Ini lagi. Setelah dia selesai tawaf dan sa'i ifadah nanti, pada hari yang ke-13 lepas nanti dia berada di Mina, barulah selesai tahlul yang kedua dan sempurnalah ibadah hajinya. Ini apa yang dia akan berlaku, apa yang dia akan lakukan pada hari yang ke-10 Zulhijjah, tuan-tuan, bagi jemaah haji yang berada di sana. Bagi kita semua, tuan-tuan, 10 Zulhijjah ini antara hari yang paling utama, paling mahal bagi kita, paling digalakkan kepada kita, dan kita pada hari 10 Zulhijjah itu akan menyambut hari Aidul Adha. Hari Aidul Adha ini bukan hanya kita solat Aidul Adha sahaja, bukan hanya kita gembira sahaja kerana hari raya, tetapi antara yang paling penting, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, yang Nabi SAW sabda, gambarkan hari ke-10 Zulhijjah ini adalah ahabba ilallah ma amila bani adam min amali yaumin nahar ahabba ilallah min ihraqid dam. Sesungguhnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari nahar yang lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, selain daripada ihraqud dam, selain daripada menumpahkan darah, tuan-tuan. Menumpahkan darah ni bukannya bunuh orang, tuan-tuan. Menumpahkan darah di sini menyembelih haiwan sembelihan, tuan-tuan, bahimatul an'am. Hadis ni jelas, tuan-tuan. Hadis Aisyah ni jelas menggambarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tak adalah amalan yang paling Allah suka. Bermaksud amalan ihraqud dam ni lebih utama daripada solat Aidul Adha, lebih utama daripada mana-mana ibadah yang dilakukan pada hari tersebut, khusus untuk hari tersebut, tuan-tuan. 10, 11, 12, 13. Tidak adalah amal yang lebih baik, lebih disukai oleh Allah kecuali sembelihan korban, tuan-tuan. Inilah yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW, sehingga disempurnakan hadis ni, wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah. Sebab apa? Kerana haiwan yang disembelih nanti akan didatangkan pada hari kiamat nanti, bi quruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dan dia juga akan didatangkan dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, dan kukunya, wa inna dama la yaqa' minallahi bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi fatibu biha nafsan. Dan tak kala disembelih haiwan ini, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, belum sempat lagi darah tersebut nak jatuh ke bumi, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengisytiharkan kepada semua peserta yang menyembelih, yang berniat untuk sembelih pada hari itu, maka Allah isytiharkan bahawa Allah meredai mereka semua, tuan-tuan. Meredai sebab apa? Meredai kerana kita melakukan satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditamatkan hadis itu dengan Nabi SAW kata, fatibu biha nafsan. Oleh itu maka lakukanlah sembelihan korban ini agar jiwa-jiwa kita ini disucikan. Pelik tuan-tuan, darah ni benda yang
bagi sebahagian daripada kita, darah ni benda yang tak senang, benda yang kita tak suka tengok, tuan-tuan. Malah ada orang yang mabuk darah, tuan-tuan. Tak boleh tengok darah je dia rasa macam nak pitam. Tapi darah ini yang dikhususkan pada hari-hari tersebut ini, darah sembelihan ini sebenarnya darah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana darah inilah Allah akan bersihkan segala jiwa-jiwa kita. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, oleh kerana itu kita digalakkan untuk melaksanakan sembelihan pada hari-hari ini, tuan-tuan. Hari-hari yang utama ini, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah? Kerana kita melihat akan peristiwa korban ini, tuan-tuan, berdasarkan kepada peristiwa seorang ayah dan seorang anak, tuan-tuan, yang bernama Ibrahim alaihi salam, dan juga seorang lagi anaknya yang bernama Ismail alaihi salam, alaihi wassalam, tuan-tuan. Kedua-dua peristiwa ayah dan anak ini diabadikan dalam surah As-Saffat. Kalau tuan-tuan balik rumah nanti buka mushaf, tuan-tuan boleh tengok surah As-Saffat yang kita sering kali tadaruskan, yang sering kali kita baca. Surah As-Saffat ayat 102 sampai 107, tuan-tuan. Surah As-Saffat ayat 102 107 ni, tuan-tuan, amat bermakna. Sebab apa? Setiap kali, tuan-tuan, bila nak masuk bulan haji ni, bila nak masuk bulan korban, tuan-tuan, kita akan abadikan semula akan ayat ini. Dan saya sendiri, tuan-tuan, bila kita baca berulang-ulang kali, baca tu memanglah boleh baca berulang kali, tapi kalau bila kita baca dengan terjemahannya, dengan tadabburnya, kita akan dapat rasa sesuatu, sesuatu yang baru, rasa macam tak puas, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia mengajak kita untuk berfikir, mana mungkin seorang ayah sanggup untuk menyembelih anaknya, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan lihat dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat 102, tuan-tuan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama, ayat 102 ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka tak kala anak kecil ini sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia bersama-sama dengan ayahnya, iaitu tak kala Nabi Ismail dah mula membesar, dah mula berlari-lari sentiasa bersama-sama dengan ayahnya, tiba-tiba Nabi Ibrahim didatangkan dengan mimpi ru'ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu arahan kepada beliau untuk menyembelihkan anaknya, tuan-tuan. Dan pastinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai seorang insan biasa, bila diminta untuk menyembelihkan anak, bohong kalau ayah ini tak rasa apa-apa, tuan-tuan. Lainlah kalau ayah ni dia isap dadah ke apa, tuan-tuan, kan? Mungkin dia takkan rasa apa-apa, tuan-tuan. Dia sembelih, lepas dia sembelih tu nanti bila dah sedar diri baru dia perasan apa yang dia buat. Tapi bukan Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Nabi Ibrahim menerima arahan dan dia patuh dengan arahan tersebut. Walaupun dia rasa sedih, tapi dia tetap patuh dan taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kalau kita lihat
bagaimana Nabi Ibrahim tak kala nak sampaikan hajat itu kepada anaknya Ismail. Nabi Ibrahim kata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi arahan untuk aku menyembelihmu wahai anakku. Fandur madza tara, lihatlah apa pandanganmu. Lantas anak pun Nabi Ismail alaihi salatu wasallam, tuan-tuan, dia Nabi Ismail bila terima arahan ni, anak kecil lagi, tuan-tuan, anak kecil lagi, tapi seorang anak kecil yang bila dengar yang ayah nak sebelih dia, anak kecil ni tak lari, tuan-tuan. Anak kecil ni tak kata ayah kamu gila apa ke. Kalau anak-anak tuan-tuan, anak kita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan mimpi malam ni, besok bagi tahu dia, ayah mimpi semalam, ayah dapat mimpi minta sembelih kamu. Bagaimana reaksi anak kita, tuan-tuan? Tapi tidak seperti mana Nabi Ismail, tuan-tuan. Nabi Ismail tak minta tangguh. Paling kurang dia boleh minta tangguh. Boleh tak saya fikirkan dulu ayah? Tak ada, tuan-tuan. On the spot, pada waktu yang sama, bila mendengar saja apa penjelasan ayah ini, terus kita lihat Nabi Ismail alaihi salatu wasallam menjawab, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, dah pasti kamu akan dapati aku ni sabar berhadapan dengan situasi ini. Anak kecil boleh bagi jawapan seumpama itu, tuan-tuan. Dan pastilah anak ini, tuan-tuan, walaupun dia tahu nyawanya akan melayang, tapi dia tahu arahan ini bukan datang daripada nafsu ayah dia. Arahan ini datang daripada pencipta ayahnya, dan dia memang telah dibimbing oleh ayahnya bahawa kita kena patuh dan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ayat ini, tuan-tuan. Ayat 102 ni, tuan-tuan, satu ujian kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan titah perintah ini kita lihat sang ayah dan sang anak ini patuh dan taat dengan arahan Allah, sehingga kan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala selepas itu meneruskan ayatnya, setelah keduanya aslama, kedua-duanya menyerahkan bulat-bulat urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ayah nak menyembelih anak, manakala anak pula menyerahkan dirinya untuk ayah menyembelih beliau. Dan tak kala sang ayah ini menjatuhkan anaknya, merebahkan anaknya, sang ayah ni tak sampai hati nak menyembelih face to face, tuan-tuan. So jadi sang ayah ni dia jatuhkan, dia rebahkan anaknya, dan dia pusingkan pipi anak tersebut, dan terkenalah pipi anak tersebut sampai terkena tanah, tuan-tuan. Dan pada ketika itulah tak kala Nabi Ismail alaihi salatu wasallam menyembelih anaknya, itulah tiba-tiba datang suara, wa nadainahu ya Ibrahim, dan kami menyeru wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau qad saddaqtar ru'ya, sesungguhnya engkau telah menyempurnakan mimpi yang engkau lihat itu. Engkau patuh dengan arahanku, engkau taat dengan mimpi yang diberi kepada kamu itu, dan sesungguhnya ini sebagai balasan kepada orang yang mengerjakan kebaikan, maka kamu telah lulus, anak kamu telah lulus, isteri kamu juga telah lulus dengan ujian ini. Dan wafadainahu bidzibhin azim, dan kami telah gantikan, kami telah menebuskan anak ini dengan seekor binatang sembelihan yang besar, tuan-tuan, iaitu kibas. Jadi daripada hasil daripada cerita ini, penceritaan inilah, tuan-tuan, dia bukan sebenarnya nak cerita pasal Nabi Ibrahim yang nak sembelih anak, tuan-tuan. Walaupun zahir ayat ini menceritakan bagaimana sang ayah nak menyembelih anak, tuan-tuan, tetapi sebenarnya bukan nak cerita pasal sembelihan, tapi dia nak cerita bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berjaya dalam ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Dan bagaimana mereka berjaya? Kerana mereka menzahirkan
sifat pengorbanan mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Ayah nak sembelih anak sanggup berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Anak pula sanggup untuk disembelih walaupun nyawanya akan melayang, tapi taat dan patuh. Kenapa? Berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewa dalam surah As-Saffat ni tuan-tuan. Ayat 102 sampai 107 menggambarkan bagaimana daripada hasil peristiwa ini tuan-tuan memberi pengajaran kepada kita bagaimana perlunya kita berkorban tuan-tuan. Apa specialnya agama kita ni tuan-tuan? Apa istimewanya agama Islam ini? Agama Islam mengajar kita untuk berkorban. Untuk mencapai kejayaan, kecemerlangan, kita mesti berkorban. Tidak ada suatu kemenangan, tidak satu kejayaan tak mungkin dapat kita hasilkan jikalau tidak ada pengorbanan. Kerana fitrah untuk berjaya mesti ada pengorbanan. Begitu jugalah yang digambarkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berhadapan dengan penyebaran dakwah ni tuan-tuan, beliau diancam untuk dibunuh, beliau diberi tekanan emosi dan semuanya melalui pengorbanan tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, hasil daripada ini tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita lihat pensyariatan ibadah korban ini hasil daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Antara hikmah akan ibadah korban ini tuan-tuan adalah untuk menandakan tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bila kita masuk menjadi peserta untuk ibadah korban tuan-tuan, antara apa hikmah kenapa kita masuk tuan-tuan, kerana nak menzahirkan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taatnya kita sebagai hamba akan perintah Allah, akan suruhan Allah untuk kita menyembelih haiwan korban tuan-tuan pada hari 10 Zulhijjah. Yang kedua tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, juga antara kelebihan kenapa kita nak berkorban tuan-tuan pada tahun ini, kerana untuk memupuk sifat peduli kita, sifat prihatin kita terhadap masyarakat lah. Bukan sekadar nak menumpahkan darah, tapi bila kita menumpahkan darah tuan-tuan, kita akan dapat hasilnya daging yang banyak, dan daging-daging ini tuan-tuan kita boleh memberi manfaat kepada mereka yang amat-amat berhajat kepadanya tuan-tuan. Jadi hasil daripada itu tuan-tuan, di samping kita mengambil sebahagian kecil dari daging tersebut untuk kita nikmati dengan keluarga kita, tapi sebahagian besar itu amat baik kalau boleh kita infakkan, kita agihkan kepada mereka yang amat-amat memerlukan akan bantuan tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara hikmah ibadah korban ini juga adalah untuk mendidik diri kita untuk bersikap sabar terhadap apapun ujian tuan-tuan. Mendidik diri untuk bersikap sabar terhadap apapun ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana jangan mudah melatah tuan-tuan. Bila kita berhadapan dengan segala musibah, segala ujian yang Allah Taala berikan kepada kita tuan-tuan, kita jangan mudah melatah, jangan kita mudah untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kena sabar walaupun besar macam mana pun ujian tersebut, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan anaknya. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, dan akhir sekali tuan-tuan, kenapa kita buat korban ni tuan-tuan? Kerana untuk menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita sedia maklum ibadah korban ni diberi penekanan yang sangat-sangat tuan-tuan, sehingga kan ada mazhab yang mewajibkan ibadah korban ni. Kalau mazhab Hanafi tuan-tuan lihat ada sahabat-sahabat kita di kalangan warga Bangla tuan-tuan, Bangladesh tuan-tuan, orang India yang bermazhab Hanafi, bagi mereka itu merupakan satu tuntutan yang bersangatan tuan-tuan, sehingga Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah meletakkan bahawa sembelihan korban ini adalah satu benda yang wajib.
Tapi itu mazhab Hanafi tuan-tuan Jumhur mazhab lain taklah sampai wajib, sunat muakkadah. Tapi walaupun sunat muakkadah tuan-tuan, jangan kita pandang ringan. Sunat muakkadah ni satu sunat yang amat bersangatan dituntut, sehingga kan ada mazhab yang mewajibkan tuan-tuan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadisnya hadis yang mauquf tuan-tuan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu si'atun wa lam yudahi fala yaqribanna musallana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau telah berkata, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, barang siapa yang ada kemampuan tuan-tuan ada duit lebih sikit tuan-tuan dan tetapi dia tidak berkorban, dia tak berkorban tuan-tuan, maka fala yaqribanna musallana, maka janganlah dia mendekati akan tempat sembahyangku pada hari Aidul Adha tuan-tuan. Sampai begitu sekali hadis ni nak menunjukkan maknanya kalau orang yang ada lebihan sikit tuan-tuan, ada lebihan rezeki dan dia tak terfikir pun nak buat sembelihan korban, atau bagi dia sembelihan korban ni tak penting, dia lebih penting nak melancong tuan-tuan, dia lebih penting nak menghabiskan duitnya pada benda-benda yang lara tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, maka Nabi kata fala yaqribanna musallana, orang ini tuan-tuan jangan dia dekati akan tempat solat ke masa Aidil Adha, seolah-olah macam tak ada raya untuk dia tuan-tuan. Sampai begitu sekali tuan-tuan ini antara penekanan hadis tersebut, sehingga kan ada mazhab yang mewajibkan berdasarkan kepada hadis ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, sebahagian daripada ulama mengatakan, sebahagian besar daripada ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahawa orang yang ada lebihan rezeki ni tuan-tuan, dia tak berkorban, maka hukum dia makruh. Hukumnya makruh tuan-tuan. Ini antara yang satu tekanan, satu tegasan berkenaan dengan perlunya kita berkorban. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara isu-isu ataupun antara perkara-perkara yang boleh kita teliti dalam isu berkorban ni tuan-tuan puan-puan rahimakumullah adalah antara yang seringkali dibincangkan dalam isu korban ini, apakah ibadah korban ini boleh kita lakukan untuk mereka yang telah meninggal tuan-tuan. Boleh tak ibadah korban ini kita lakukan untuk mereka yang telah meninggal? Contohnya baru-baru ni ada di antara insan-insan yang kita sayang tuan-tuan yang telah menghembuskan nafas yang terakhir tuan-tuan masa bulan Ramadan ke baru-baru ni sama ada ayah kita ke pasangan kita ke ibu kita ke ataupun anak-anak kita yang meninggal tuan-tuan ataupun sebelum ni tuan-tuan dia meninggal kerana Covid tuan-tuan. Ramai orang yang meninggal yang menghembuskan nafas yang terakhir, yang menghadap jumpa Allah kerana penyakit Covid ni tuan-tuan. Jadi mereka ni sentiasa kita ingatlah sentiasa kita tak boleh lupa diorang ni tuan-tuan sebab mereka ni antara insan yang rapat dengan kita. Jadi bila masuk musim korban ni tuan-tuan kita naklah buat satu benda yang baik untuk dia. Antaranya kita nak melaksanakan ibadah korban kepada mereka. Boleh tak? Boleh tak berkorban untuk orang yang dah meninggal? Ini persoalan yang sering kali diajukan kepada kita. Jadi untuk orang yang berkorban, untuk orang yang dah meninggal tuan-tuan, mengikut mazhab ataupun muktamad di sisi ulama Syafi'i, tidak harus tuan-tuan tidak boleh melaksanakan korban ke atas orang yang telah meninggal, kecuali si mati ini meninggalkan wasiat untuk kita melaksanakan korban untuknya. Contoh tuan-tuan kalau ayah kita sebelum dia meninggal mungkin masa bulan Ramadan tak kala beraya tu dia bagi tahu kita kan, mat ayah rasa ayah mungkin tak sempat nak
nak beraya Aidul Adha tak lama ni, ayah rasa macam tak sedap aja. Katakanlah kalaulah ayah meninggal, harap kamu dapatlah laksanakan ibadah kurban seekor kambing untuk ayah jikalau kamu berkemampuan. Itu wasiat sang ayah kepada anaknya, tuan-tuan. Jadi tu tuan-tuan, meninggal ayah ni. Beberapa hari selepas selesai hari raya, masuk bulan Zulkaidah, meninggal ayah. Jadi menjadi satu wasiat menjadi satu tuntutan kepada anak ni untuk melaksanakan ibadah kurban untuk ayahnya, kerana ayahnya telah berwasiat. Tapi kalau ayah tak wasiat, maka pada ketika itu mengikut muktamad di sisi ulama Syafi'i, tidak boleh kita laksanakan ataupun tidak sah, tidak sampai pahala itu kepada si mati. Cuma adalah sebagian ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan, tapi kalau dia nak sangat-sangatlah, anak ni nak buat juga untuk ayah ni ibadah kurban, macam mana pada ketika itu anak ni dia boleh buat ibadah kurban, letak atas nama dia, kemudian dia hadiahkan pahala tu kepada si ayah ni, insya-Allah sampai. Macam kita hadiahkan pahala Fatihah lah kepada ayah kita yang dah meninggal, tuan-tuan, tahlil kita dan sebagainya, mudah-mudahan sampai kepada si mati. Ini antara permasalahan yang beberapa permasalahan yang seringkali dibincangkan bila masuk musim kurban. Okey, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara persoalan yang lain, tuan-tuan, yang boleh kita bincangkan, boleh tak kita melaksanakan ibadah kurban untuk orang lain, orang yang hidup? Tadi orang dah meninggal, ini orang yang masih hidup lagi, tuan-tuan. Contohnya anak kita kan, kita kebetulan tahun ni Allah bagi, Allah rimpahkan rezeki lebih sikit, tuan-tuan. Jadi sang ayah ni dia kata pada isteri dia, mah tahun ni abang nak sembelih seekor lembu. Ya betul bang, betul, seekor lembu, ada rezeki lebih sikit. So kalau seekor lembu ada 7 bahagian, dia dengan orang rumahnya dah 2 bahagian, ada 5 bahagian lagi ni macam mana bang? Jadi abang ni kata pada ketika itu, tuan-tuan, abang suami dia bercadang untuk buatkan bahagian-bahagian yang lain ni untuk anak-anak dia. Anak-anak tak duduk dekat, tuan-tuan, seorang dekat New Zealand, seorang dekat Jakarta, seorang lagi dekat Afrika, anak jauh. Jadi orang yang nak buat laksanakan ibadah kurban kepada yang dah mati dan yang masih hidup ni, dia walaupun anak dia sekalipun, dia kena maklumkan, dia kena minta izin, tuan-tuan. Dia kena minta izin, dan pada ketika itulah setelah diberi keizinan dan dimaklumkan pada anaknya, barulah dia boleh melaksanakan ibadah kurban untuk mereka semua. Sebab ibadah kurban ni adalah mukallaf pada diri, tuan-tuan, pada diri kita sendiri. Jadi pada ketika itu tak ada masalah orang nak bagi kos kepada kita atau nak buatkan, tapi kena memaklumkan bahawa orang tu sekarang ini, dia walaupun dia tak buat, tapi dia tahu ada orang lain yang buat untuk dia, dan pada ketika itu dia kena sedar bahawa dia juga berkorban pada tahun ini. Dan bila dia tahu dia berkorban, dia juga digalakkan untuk ada pantang larang. Sebab tu orang yang berkorban, tuan-tuan, dalam isu yang lain, bila dah masuk saja dalam bulan 1 Zulhijjah, semalam 1 Zulhijjah kan, bila masuk 1 Zulhijjah, maka pada ketika itu digalakkan kepada kita untuk menjaga pantang larangnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'arihi wa basharihi syai'a. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila masuk awal Zulhijjah, ataupun dah bila masuk 10 awal Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan ada di antara kamu yang ingin menyembelih, maka pada ketika itu dia perlulah menahan untuk tidak memotong segala bulu rambut dan kukunya, tuan-tuan. Ini adab dia. Makruh bagi orang yang berniat untuk sembelih, kemudian dia memotong kukunya dalam tempoh masa 1 Zulhijjah sehingga haiwan sembelihan itu disempurnakan. Makruh. Tapi kalau dia tak larat sangat kan, rasa macam rimah, dia nak potong juga, nak macam mana kan,
tak adalah sampai berdosa, makruh saja tuan-tuan, tapi amat baiklah supaya dia pun dapat jaga adab-adabnya, sebagaimana seolah-olah macam dia nak merasai orang yang sedang berihram tuan-tuan. Orang berihram, pakai ihram kan tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut dan sebagainya tuan-tuan. Inilah antara beberapa adab-adab yang perlu dia jaga tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara yang lain tuan-tuan, apabila dalam kita nak melaksanakan ibadah kurban ini, antara permasalahan yang timbul, boleh tak kita agihkan daging ni kepada orang yang bukan Islam? Boleh tak? Kalau mengikut mazhab Syafi'i tuan-tuan, ia tidak digalakkan ataupun tidak dibolehkan untuk kita agihkan daging-daging kurban kepada non-Muslim ataupun yang belum lagi Islam tuan-tuan. Walaupun begitu tuan-tuan, mazhab-mazhab lain, contohnya mazhab Abu Hanifah, dan mazhab Hambali, kedua-dua mazhab yang lain ini mereka mengharuskan untuk kita hadiahkan kepada orang-orang yang belum lagi Islam, namun syaratnya jangan sampai mereka ini bermusuhan dengan kita. Maknanya kita namakan sebagai kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang sanggup untuk berdamai, duduk bersama-sama dengan kita tuan-tuan. Jadi mazhab-mazhab lain ni dia membolehkan tuan-tuan, dia membolehkan. Manakala mazhab Syafi'i yang masyhur tidak membolehkan, kerana korban ini adalah dianggap sebagai satu ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ada sebahagian ulama menjelaskan, sekiranya di dalam komuniti masyarakat Islam di suatu tempat terdapat jiran-jiran mereka yang bukan Islam dan mereka itu dikenali dengan sifat baik serta ramahnya dengan masyarakat setempat, lebih-lebih lagi mereka di kalangan orang miskin tuan-tuan, jika terdapat lebihan daripada hasil kurban, maka dibolehkan untuk diberikan kepada mereka tuan-tuan. Ini kes ni tuan-tuan biasa berlaku kat Sabah. Pendakwa-pendakwa kita, dia bila dia sembelihan tu ada lebih-lebih tu dia bagi kepada orang-orang Kristian, untuk apa? Ta'lifil qulub, untuk melembutkan hati mereka agar mereka cenderung kepada Islam tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Ini antara isu-isu yang dibincangkan, dan jadi akhirnya kesimpulannya, maknanya asal memang tak boleh, kecuali setelah kita bagi kepada semua umat Islam kita yang, dan jika ada lebihan kat situ di setempat tu, melihat kepada zuruf dan keadaannya, kalau dia amat-amat memerlukan, mungkin boleh kita bagi sedikit kepada mereka. Baik, kemudian tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara isu lain tuan-tuan, boleh tak kita berkongsi bahagian-bahagian korban ini di atas dua niat? Maknanya satu haiwan sembelihan contohnya ada 7 bahagian, dalam 7 bahagian tu kita campurkan dia punya bahagian-bahagiannya, sebahagian untuk korban dan sebahagian untuk akikah, atau sebahagian untuk dam ke, boleh tak? Ini juga seringkali dibincangkan kan. Dia dah dapat seekor lembu, kemudian dia tengok 5 bahagian, 7 bahagian ni, 6 bahagian dah cukup untuk korban. Tiba-tiba ada satu ni tuan-tuan, orang yang jiran dia nak buat ni, dia kata satu bahagian saya nak buat untuk cucu saya, akikah untuk cucu saya, boleh tak dicampurkan korban dan akikah di dalam satu haiwan yang sama? Ini juga dibahaskan tuan-tuan, boleh ke tidak? Mengikut mazhab Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah, harus hukum je, harus berkongsi bahagian korban dan akikah dalam satu jenis haiwan yang sama, seperti mana yang disarankan ataupun pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami. Namun begitu ada juga sebahagian pandangan yang lain daripada mazhab kita yang tidak membenarkan perkongsian di antara kedua sebab, kedua hajat ni tuan-tuan. Tapi kalau mengikut muktamad di sisi Syafi'i ataupun ulama Syafi'iyah mengharuskan. Jadi insya-Allah kita berhenti sebentar untuk beri laluan azan insya-Allah.
Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi insya-Allah sebagai penutupnya, marilah kita sama-sama mengambil peluang ni tuan-tuan. Ada beberapa hari lagi sebelum kita masuk 10 Zulhijjah, marilah kita sama-sama mengambil peluang ini untuk kita berkorban tuan-tuan. Mungkin masjid Setia Alam ni pun ada menyediakan. Rasanya mungkin ada yang belum tak komplit lagi bahagian korban. Jadi amat digalakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dapat turut serta dalam ibadah korban ini, kerana ibadah korban ini adalah antara cara kita bukan sekadar untuk menumpahkan darah dapat pahala, tapi sebagaimana hadis Nabi SAW, fatibu bihi nafsan, berkorban ini adalah untuk kita membersihkan jiwa kita tuan-tuan. Ini antara yang satu saranan dan galakan Nabi SAW kepada kita semua, untuk mengeluarkan sedikit kos juga adalah satu pengorbanan tuan-tuan. Yang mudah-mudahan dengan pengorbanan yang sedikit ni tuan-tuan akan menyebabkan memberatkan akan mizan hasanat kita, dan seterusnya akan mengetuk pintu-pintu syurga dan akan menyeru nama-nama kita daripada pintu-pintu syurga ini nanti, insya-Allah. Ini saya rasa cukup sekadar di sini sedikit perkongsian berkenaan dengan korban. Allah taala alam bisawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.